Okay, kita masuk chapter 2 part 4 boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay, so part 3 tu banyak, kamu tengok dia banyak pengiraan dan ada banyak lukis-lukis kan, dia banyak melibatkan logical thinking. Kita nak kena faham konsep, lepas tu kita kena tahu macam mana steps dia kan. So dalam part 4 ni dia teori. Dia teori banyak. So kita tengok sama-sama. Two parts in part 4. Satu ialah bahagian thread dan satu lagi ialah bahagian sekejap. Mana saya tadi? Jodoh. Hilang dah jodoh. Okay. So bahagian pertama dia tentang thread. Bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua tu ialah tentang deadlock. Dan kedua-dua ni berlaku dalam prosesor. Kenapa? Okay. So dia berlaku dalam prosesor. Semua ni melibatkan apa yang berlaku dalam prosesor. Macam mana proses dilaksanakan dalam prosesor. Macam mana dia dipilih untuk masuk ke dalam prosesor. Dan macam mana dia, komputer kita tu, CPU kita tu, dia boleh proses banyak sekaligus. Dan apa yang berlaku kalau komputer kita hang. So itu yang kita nak cover dalam bahagian part 4 ni lah. Okay, so definition of thread. Thread tu kalau dalam bahasa Inggerisnya, kalau kita translate, literally it means benang lah. So kalau kat baju kita ni, benang ni unit paling kecil sekali kan. So dalam komputer, dalam CPU, unit paling kecil sekali dipanggil thread juga. Dalam unit untuk memproses, bahagian paling kecil sekali dipanggil thread. So kalau kita ada banyak kerja, sebelah gambar aja sebelah kanan ni, boleh conteng tak? Sekejap. Okay. So kalau kita ada banyak kerja, kita satu kerja yang sama ni, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Satu thread yang pendek, satu thread yang panjang. Ataupun kita boleh jadikan dia satu saja. Depends lah. So kalau kita nak mempercepatkan dia, biasanya kita akan potong dia kepada beberapa bahagian. Supaya kita boleh gunakan semua CPU yang kita ada. So kamu dah tahu CPU tu ataupun microprocessor tu ialah satu kotak kecil kan. Dan dia digunakan untuk memproses. Dan CPU ni, ada komputer yang gunakan CPU satu saja. Ada juga yang pakai 2. Ada yang pakai 4. Ada yang 8. 16 ke atas. Ya. Nilai ni dia akan menaik secara macam inilah. So macam mana dia naik ni sebenarnya? Ni ialah 2 kuasa 1. 2 kuasa 2, betul ke? 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. Kalau dia naik nanti, dia akan jadi 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 7 dan seterusnya. Okay. Jadi, apa maksudnya dengan ada banyak value tu? 4, 8, 2, 4, 8, 16 ni apa maksudnya? Kita ambil dulu. So, nilai 2, 1, 2, 4, 8, 16 ini sebenarnya merujuk kepada berapa banyak core di dalam CPU. Core ni macam satu manusia ada banyak otak. So, satu komputer ada banyak core. Kalau satu manusia ada banyak otak, maksudnya dia sangat dikalahlah komputer, memang super genius lah. Genius manusia sekarang ni tak cukup kalau dia ada banyak otak ni.
super jenis. Tapi untuk komputer, kalau ada satu komputer ada banyak core, bermaksud dia pun macam ada banyak otak juga. Bermaksud kita boleh buat banyak kerja dalam satu masa dan kelajuannya maksimum. So kerja tu banyak. Saya lukis darjah, saya lukis segitiga terbalik untuk menunjukkan kerja tu banyak boleh dilakukan. Okay. Dan kita kelajuannya tinggi. So, dua perkara penting bila ada core. So, core kita ni, kalau nak dia cepat, katakan kita ada 4 laluan. This is quad core. Okay, quad core ialah 4. Ya, 4 core. So, kalau ada 4 laluan, macam highway yang ada 4 laluan, mana satu lebih banyak kereta boleh lalu. Adakah kenapa ni? Adakah jalan yang ada satu lane ataupun jalan yang ada 4 lane lagi banyak kereta boleh lalu? 4 lane. 4 lane akan lagi laju sebab kereta banyak boleh pergi kan? Ya. So kalau macam masa PKP 4 lane tu tak ada kereta, bermaharaja lela lah. Jadi kalau komputer kita ada 4 core, bermaksud dia boleh jadi sangat laju. Cepat gila-gila. Jadi nak masukkan proses ke dalam laluan core ini, setiap satu ni proses kita perlu dalam bentuk dikeluarkan dalam bentuk thread. So thread ni ialah unit paling kecil dalam processing. Semua kerja yang masuk dia akan jadi dalam bentuk thread. So sama ada dia thread yang pendek ataupun thread yang panjang, tu bergantung kepada komputer kita lah. So satu proses mempunyai satu atau beberapa benang. Maksudnya kalau ada kerja A masuk dan kerja B masuk. Kalau kerja A tu ada banyak, kita boleh potong kepada beberapa bahagian. Katakan kita nak buat sekaligus. Jadi kita ada quad core, jadi kita potong 4. So kita dapat 4 berbenang. 4 threads. Kalau B, kerjanya pendek saja dan kita ada quad core, kita boleh juga potong ni kepada 4. Tapi membazir lah. Jadi kita gunakan saja, bagi 2 cukup. Ataupun kita tak bagikan langsung. So tujuannya kenapa kita nak bagi-bahagikan, jadikan dia thread. Tujuannya ialah supaya nombor 1 ialah optimum speed. Biasanya memang kita nak tengok suruh dia laju lah. So akan ada soalan tanya apa maksud thread. Biasanya saya akan suruh kamu jawab basic unit of CPU. Cukup. So kalau dia nak penerangan lebih lanjut lagi, baru kita cakap thread ni mengandungi perkara berikut. Dia ada ID, dia ada program counter, dia ada register stat, sampai tak keluar, dan ada stack. So ada 4 ciri-ciri untuk thread. So sebenarnya kalau kamu baca 4 ni, kalau kamu dah pernah buat programming, 4 perkara ni sebenarnya ialah elemen di dalam programming. So dalam programming kita akan ada dia punya ID, dia punya program counter. Kita akan ada 4 perkara ni lah biasanya dalam programming. Okay. So kita tengok slide seterusnya. So ini ialah elemen yang kita cakap tadi.
setiap satu thread tu dia akan ada elemen-elemen inilah. Dia ada register, ada stack, ada program counter, okay, dan ada ID tadi. So kalau single threaded, komputer yang hanya boleh proses satu saja, satu core saja, kita bolehlah pakai single threaded proses macam ni. Bolehlah guna satu thread saja cukup. Tapi komputer moden ni kebanyakannya akan pakai multi-thread proses. Yang sebelah kanan ni. Maksudnya proses tu diproses merata. Instead of having single thread, you have multi-thread. Jadi kita tak pakai single thread. Nak bagi cepat lagi kerja, cepat lagi proses, kita pakai multi-thread. Multi-thread tu, satu benang yang panjang tu, kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Itu maksud dia dengan multi-thread. Okey ke ni? Kebeng San. Ke tidur. Mana Siti Sarah? Ada madam. Haziq mana? Ada Siti Sarah. Mama Haziq mana? Ada madam. Ada. Nakkan tidur tadi. Mana Encik Kentang? Ada madam. Tidur dah. Ada lah. Hafiq. Tak ada bunyi Hafiq. Ani Syamira. Ada madam. Ada, Alhamdulillah. Hafiq, saya dah bunyi. Leput tidur. Hafiq tidur kah? Wan Syukuri. Ada madam. Ada Hafiq, Alhamdulillah. Wan Syukuri ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah ingatkan Bengsan tadi. Maklumlah kelas awal pagi kan? Git minum madam. Adalah madam. Na'udzubillah. Oh, kita minum dah. Okey, nombor 2. Bahagian 2, benefits of multithreading. Kenapa nak kena buat multithreading? Tujuannya macam saya cakap tadi, kita nak komputer kita berfungsi lebih laju. The need for speed. Sekarang ni bukan komputer saja, telefon pun nak laju. Kalau kereta tak payah cerita lah, daripada dulu-dulu lagi memang nak laju. So, apa lagi? Contohnya macam kalau kita kalau kita download apa-apa cerita lah, ataupun download apa-apa software ataupun apa-apa lagu, kita nak laju kan, nak cepat kan. Jadi kalau kita nak proses tu berlaku dengan cepat, memang kita perlukan multi-threading lah. So kita tak perlu fikir pun multi-threading ni ada ke tak ada dalam komputer aku, sebab komputer moden semuanya pakai multi-threading. Sebab itulah kita jumpa quad-core, octa-core. Pernah dengar? Ya, pernah. Yang sekarang ni kalau dual core tu dah kira macam Lama. slow dah lah. Yang lama punya. Dah outdated lah. Sekarang ni orang pakai quad-core, octa-core kan. Ya. Quad-core tu pun hampir semua komputer dah pakai quad-core. Jadi ini yang ini bila cerita tentang core ni, dia melibatkan multi-threading lah. Tambah dengan thread lagi. Yeah. So, ability for an application to remain responsive to ini ialah kebolehan supaya setiap aplikasi yang kita pakai tu dia sentiasa beri respon kepada apa yang data yang kita masukkan. Setiap kali macam kamu main game lah, tekan apa keyboard button yang kamu selalu tekan untuk main game. WASD. Bagi huruf satu cukup lah. W. Banyak sangat. W. Hmm. Bayangkan kalau tekan W 5 kali, tapi tindakan yang berlaku dekat skrin kita satu saja. Penat ke tak tengok? Sakit hati kan? Ya. Jadi kita nak apa saja yang kita tekan atas keyboard tu sama jumlahnya dengan apa yang kita nampak dekat skrin. Baru kita sah dia memang beri respon. Itu maksudnya dengan application tu dia boleh beri respon kepada semua input kita. Setiap kali kita tekan mouse, ada pergerakan. Gerak ke kiri,
nampak kamera gerak ke kiri, gerak ke kanan, nampak kamera gerak ke kanan. Itu yang kita nak. Ini ialah kebaikannya bila komputer kita ada multi-threading. Bermaksud, apa saja aplikasi kita pakai dalam komputer tu, dia beri respon lah. Diberi respon kepada kita. Okay. So dalam gambar rajah tu ada satu ombak dan ada banyak ombak. So ombak yang pertama tu satu saja. Itu ialah satu thread. Jadi kalau ada satu thread saja, komputer kita kalau ada banyak kerja dia terpaksa tunggu masa yang lama lah. Sebab kita ada satu thread saja. Tapi kalau kita ada banyak thread dalam komputer yang multi-core, komputer kita boleh bekerja dengan lebih laju. So kerja yang lambat-lambat tu dia boleh pakai satu, kerja yang cepat-cepat tu boleh pakai core yang lain. Macam tu. Jadi dengan cara ni kita boleh mempercepatkan proses dalam CPU. Okay. Seterusnya, nombor 3, shared resources. Bila komputer kita buat kerja, bila ada request masuk, ingat lagi tak cycle of a process? Siapa lah ni? Okay. So shared resources ni sorry. Hello. Sorry, boleh dengar saya? Boleh. Boleh madam? Boleh. Sorry, bos laju pula datang. Barang sama. Okey, saya sambung. Mana tadi? Yang ulat, madam. Yang ulat Sini Okey. Semput saya lari ke bawah. Aduh. Okey. So yang pertama tadi, benefit dia ialah laju. Okey. Yang kedua, application kita dia lebih responsif kepada input. Yang ketiga, ni kita kena tahu, bila komputer kita ada request, contohnya kita double klik icon kan, komputer kita nak layan kerja kita tu, dia
sebelum dia boleh proses, dia kena pastikan ada tak resource yang diperlukan. Contohnya, kalau kita nak main game kan, especially gaming lah. Saya suka bagi contoh gaming ni. Sebab gaming ni dia melibatkan banyak computer resource. Ya. Seperti CPU, GPU, graphic card, lagi? RAM, Tak dengar. RAM. RAM. Apa lagi? Bila main game, apa yang penting? Network kan? Kalau main game yang melibatkan network, Work. kena ada network card lah. Dengan dia punya internet connection. Apa lagi? Masa main game apa yang penting? Untuk membolehkan kita main game dengan laju. CPU, Okay, CPU dah ada. cooling system, Apa dia? Cooling Cooling. system. Cooling system. Keyboard, Mouse. gaming. Keyboard, mouse, Controller. headphone. controller, joystick. Ya. Semua ni input output dia lah Ya. Lepas tu dah ada sound card tu mesti nak ada speaker lah, mic lah. Macam tu kan? So, Ya. ada banyak kan dia punya ni bila gaming. Sebab tu komputer gaming, komputer khas untuk gaming, harga dia ini yang ni kira Okay. apa, Quality. kira kualiti rendah lah. Kalau nak yang betul-betul kualiti punya, kamu cari 10K ke atas value dia tau. Oh, Value dia sampai 10K ke atas. harga komputer 10K. Ya. Ni untuk gaming saja. Kalau Tu speaker yang kita atas. boleh tengok bila orang streaming live tu kan. Kalau Ya. dia tunjuk dia punya CPU tower tu, memang betul-betul tower lah. Dengan cooling system dia tu sampai 16 IPAS semua tu. Ya. Tu memang reality gaming lah. Kalau nak laju memang spek nak kena cantik lah kan. So kalau nak gaming saja memang kita perlukan inilah. Yang saya senaraikan ni antara benda-benda yang penting untuk gaming kan. Tapi kalau kita pakai komputer untuk gaming dan untuk buat benda lain. Contohnya kita ada buat downloading. Downloading movie ke, downloading lagu ke, apa-apalah yang melibatkan downloading. Pun kita perlukan CPU, RAM, network card, internet connection Ya. dengan keyboard, mouse. Tu benda yang wajib ada lah. So kalau komputer kita nak buat dua benda ni saja cukup lah. Dua benda ni saja. Kita tengok ada overlap kat situ kan. CPU, RAM, network card, internet connection ni overlap betul tak? Ya. Faham maksud overlap? Dalam bahasa Melayunya bertindan. Bertindan maksudnya download pun nak pakai 4 benda ni, gaming pun nak pakai 4 benda ni. Multitasking. Multitasking ataupun ini konsep multitasking lah. Jadi kalau ada multi trading, kita boleh kongsikan resource ni antara dua kerja. Sini kita ada kerja nombor 1, ini kerja nombor 2 yang kita nak buat dalam komputer. Ada 2 kerja kat sini. Kedua-dua kerja ni dia ada computer resource yang overlap, yang kita kongsi. Jadi bila kita ada kongsi resources macam ini, kat sinilah kepentingannya multi-threading. So dia membolehkan kita berkongsi resources. Okay, kemudian yang keempat ialah mudah ataupun senang. So dengan adanya multi-threading, application kita dia akan jadi
lebih laju disebabkan lebih senang nak memproses apa-apa saja yang ada dalam application tu. So, relationship to process. Soalan dia, kalau dia tanya, dia suka tanya threads versus process. Apa dia punya relationship antara dua ni? So, hubungannya ialah semua proses terdiri daripada thread. Semua proses terdiri daripada thread. Itu hubungannya. Dan thread, ada banyak thread ataupun ada satu thread boleh menghasilkan proses. Ya, proses. So, setiap satu kernel yang ada bermaksud dia melibatkan sekurang-kurangnya satu proses. Bukan kernel, sorry, saya salah sebut. Kernel thread. Setiap satu thread tu, kalau ada thread bermaksud sekurang-kurangnya mesti ada satu proses kat situ. One thread, it might represent one process at least. One thread. Tapi boleh juga one thread equals to two or more process. Tapi yang pentingnya kamu kena tahu bahawa semua proses terdiri daripada thread. Okay, garis yang warna merah. So, thread merujuk kepada garis pelaksanaan bagi setiap satu proses. Nombor 3. Setiap satu thread tu merujuk kepada garis pelaksanaan bagi setiap satu jenis proses. Itu yang saya cakap tadi, satu thread terdiri daripada sekurang-kurangnya satu proses. Itu yang saya cerita tadi. Ini kena tahu. So, bila ada soalan melibatkan thread, sebenarnya thread simple saja. Kalau kamu faham dia punya konsep tu, InsyaAllah senanglah nak jawab sebenarnya. Okay, next ialah part 2 of part 4. Bahagian kedua bagi part 4 ialah deadlock. Ya? Kunci mati. Kunci mati. Cintaku kunci mati. Mantap. Okay, deadlock tu apa? Saya tunjuk gambar ni lah. Senangnya. Okay, kita ada gambar macam ni. Ini yang di tengah-tengah tu, di sini, ialah jambatan. Jambatan satu laluan. Jambatan ni satu laluan saja. So, kalau kereta daripada sebelah ni nak masuk, sebelah sini pun nak masuk juga. Sama-sama tak nak mengalah. Dua-dua ni sama-sama tak nak mengalah ni. Apa yang akan berlaku, dia akan menyebabkan traffic jam kan. So, dalam realiti dunia manusia, kita panggil dia traffic jam. Tapi, dalam komputer, kita panggil dia sebagai deadlock. So, apa yang berlaku masa deadlock, ialah komputer kita tak respon. Tak buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Kamu tekan control alternate delete, boleh buat apa biasanya? Kita buang application kan, tutup application kan, control alternate delete. Lepas tu dia keluarkan senarai proses tu, kita boleh pilih proses apa kita nak tutup kan. Tapi deadlock, yang itu pun tak boleh buat. Control alternate delete tu memang tak boleh buat dalam deadlock. Ini yang kita biasa pakai bila kita nak tutup. Komputer kita hang kan, application hang. Ni kita buat kan. Tapi bagi deadlock, ini tak guna pun. Tak boleh buat. Memang mouse kamu tak boleh bergerak langsung, keyboard kamu pun tak berfungsi, semua benda tak berfungsi. Sudah hang teruk. Memang hang teruk lah. Memang tak boleh buat apa dah. So apa yang solution kita biasanya apa? Tutup. Cabut bateri. Cabut bateri. Tekan lama-lama tu. Tekan lama-lama dia punya power tu.
ataupun tekan switch off terus ataupun tutup switch terus. Kan itu yang kita biasa buat kan. So ini dipanggil deadlock lah. Dalam komputer dipanggil deadlock. Memang tak respon langsung. Bagi CPU yang slow lah sebenarnya. Not necessarily Tak sebab komputer slow lah, tapi sebab komputer tu tak boleh handle deadlock. So dalam komputer moden ni kebiasaannya kita dah ada kemampuan dalam CPU tu untuk handle deadlock. Okay. Saya rasa tu cukup untuk menjelaskan definisi yang ada kat depan ni. So saya dah bagi tahu sebelum ni dalam thread, kalau kita ada proses nak masuk ke CPU, apa yang CPU buat dulu ialah dia check computer resources. Apa dia computer resources? Semua benda yang connected ke komputer kita. Printer, scanner, speaker, semua benda yang ada dalam kotak sistem unit kita. Dalam kotak sistem unit tu ada apa? Ada motherboard, ada bus, ada sound card, ada graphic card. Semua benda yang ada dalam tu, semua tu kita panggil computer resources. So sebelum komputer boleh buat proses yang kita nak, sebelum CPU boleh memproses, dia kena check dulu computer resources ni. Kalau available, baru layan proses. Ni layan lah. Kalau not available, tunggulah sampai sudah. Memang dia takkan layan. Dibiar je. So bila ada proses yang hendak dilaksanakan oleh CPU, dia akan check dulu. Lepas check baru dia boleh respon nak proses atau tidak. Okay. Jadi kalau masa check resource ini, masa di check resource ini direbut oleh beberapa proses. Ada banyak proses minta. P1, P2, P3 dan P4. Semua minta resource yang sama. Macam kita main game dengan download tadi. Yang ni. Mana dia? Ni. Dua perkara ni. Kalau rebut dua-dua ni, minta resource yang sama dan komputer kita tak boleh layan, inilah yang akan menyebabkan deadlock. So deadlock ni dia ada penyelesaian. Dia ada penyelesaian. Dan deadlock ni ada beberapa jenis lah, ada beberapa sebab lah. Okay. So deadlock yang kita belajar ni dia dikenali juga dengan nama Kaufman deadlock. Biasa orang panggil deadlock je lah. Tak kuasa nak sebut Kaufman deadlock pula. Okay, kita tengok pencil analogy. So, kita baca sikit. This situation is like when two people who are drawing diagrams sharing only one pencil and one ruler. Ada satu pensel, ada satu ruler. Ada dua orang. Satu pensel dan satu ruler. Ada A dan B. A ialah Audrey, B ialah Beatrice. Okay. So Audrey dengan Beatrice dua-dua tengah melukis diagram. Tapi pensel ada sebatang, drawer ada sebatang. So kalau Audrey ambil pensel dan Beatrice ambil ruler, yang ada pensel nak ruler. Yang ada ruler tu nak pensel. Dia request yang ini request yang ini. So bila nak siap kerja, bila nak mula buat kerja. Nak mula buat kerja pun tak boleh kan? Ya. Jadi ini ialah deadlock. Tak boleh buat kerja. Kalau kita tengok sini, kalau ini macam manusia kan, apa sifat yang kita nampak kat sini? Kamu akan nampak sifatnya. Kalau dia manusia saya suka letak ciri manusia sebab kamu akan lebih faham nanti. Masya-Allah. So nombor satu dia tamak. Lepas tu dia selfish. Mementingkan Ego. ego. Dia juga.
Ego pun Ya. boleh juga. Apa lagi sifat yang kita nampak ni? Kedekut. Kedekut. Betul. So ini antara sifat-sifat yang kita nampakkan dalam keadaan deadlock ni kan. So inilah sebenarnya yang berlaku dalam komputer kita kalau berlaku deadlock. Memang proses-proses itu memang dia tamak, dia pentingkan diri sendiri dan dia memang kedekut, dia memang ego. So kita tengok lagi. Okay. Ini saya rasa kamu boleh baca sendiri. Sebab saya ada bagi 3 penerangan, 3 analogi tentang deadlock. Sebab ada pelajar dia tak boleh faham satu. Dia nak faham semua sekali. So boleh baca yang seterusnya nanti. So dalam deadlock ni ada 4 keadaan yang mesti berlaku barulah berlaku deadlock. Okay, dengar betul-betul. Deadlock hanya akan berlaku kalau keempat-empat ini berlaku. Kalau keempat-empat ini berlaku serentak, barulah dia menghasilkan deadlock. Maksudnya kalau berlaku satu saja deadlock atau tidak? Tidak. Tidak, Tidak. madam. Boleh berlaku. Okay? Dia tak berlaku deadlock. Dia mesti empat-empat ni berlaku serentak barulah akan menyebabkan deadlock. Okay? So macam saya cakap tadi, komputer yang moden ni dia dah ada solution untuk deadlock. Diprogramkan masuk ke dalam OS. Jadi kita jarang jumpa deadlock lah. Jarang berlaku. Kecuali untuk komputer-komputer yang memang slow. Memang kita tahu dia slow. Okay. So 4 keadaan ini boleh menyebabkan deadlock kalau berlaku serentak. Ingat tu, kalau berlaku serentak. Okay, saya nak jelaskan satu persatu. Ada 4 nama kat sini. Mutual exclusion, hold and wait, no preemption dengan circular wait. Sekejap. Kita pagi ni sampai pukul 9.50 je kan? Sekejap lagi kita selesai lah. Ada lagi dalam 18 minit je lagi. Okay, so mutual exclusion maksudnya berkecuali. Mutual ialah sama-sama. Sama-sama berkecuali. A resource that cannot be used by more than one process at a time. Resource ini, dia kalau dia dah digunakan oleh A, orang lain tak boleh pakai dah. B, C, D, E memang tak ada chance lah. Melainkan A lepaskan dia. Kalau A lepaskan resource, barulah B, C, D, E ada peluang. Masalahnya, excuse me, resource jenis ini memang dia tak boleh dikongsi. Memang dia tak boleh dikongsi. So it cannot be used by more than one process at a time. Yang kedua, hold and wait. Pegang, lepas tu tunggu. Kenapa dia pegang dan tunggu? Sebab dia nak tunggu resource lain pula. So each thread holds one resource while waiting for another. Ini macam tadi tu lah. Pegang lepas tu tunggu. Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Sakit hati tak? Kalau orang tunggu kita, dah siap ke belum? Dah ke belum? Dah ke belum? Dah ke belum? Macam kita pergi satu tempat. Dah sampai ke belum? Dah sampai ke belum? Itulah keadaannya. So each thread itu dia akan pegang satu resource. Maksudnya boleh jadi satu proses tu dah pegang satu resource. Jadi bila dia dah pegang, once it hold on to one, dia akan wait for another. Dia tak cukup satu je, tak cukup. Kalau dia kerja dia satu saja yang ada, tak ada masalah. Tapi bila kerja ada banyak, dia, dan lepas tu bila kerja ada banyak, lepas tu dia tunggu pula tu, ditunggu oleh yang lain. So tak ada siapa-siapa akan lepaskan mana-mana resource. Jadi memang kita akan hang lah komputer kita tu. Memang dia akan tak boleh berlaku apa-apa lah. Disebabkan oleh hold and wait tadi. Semua orang pegang satu, lepas tu semua tak nak lepaskan.
Semua masih menunggu masing-masing lepaskan, sedangkan tak ada satu pun yang akan lepaskan. Okay, nombor 3 ialah no preemption. No preemption. Threat can only release resources voluntarily. No other threat or OS can force the threat to release. Kita tak boleh paksa dia. No preemption. No paksa-paksa. Secara Okay. sukarela. Mesti kena sukarela. So kalau satu kerja ni A ni dah dapat satu resource, dia akan pegang, tak lepas lah. Walaupun kerja dia dah siap, kalau dia tak nak lepaskan, dia memang takkan lepaskan. Melainkan dia voluntarily let it go, barulah proses lain tu boleh rebut resource tu. Okay. Semua ni merujuk kepada resource. Tengok perkataan yang paling selalu paling selalu disebut dalam semua definition ialah perkataan resource. Ingat semua ni melibatkan resources. Kemudian kalau no preemption tadi kita tak boleh nak paksa-paksa dia. Yang circular weight ni, ini lagi satu. Circular ni kita tahu dia dalam bentuk bulat kan. Dan weight ini ialah menunggu. So apa yang berlaku bila ada dua ataupun lebih banyak proses, dia tunggu dalam bentuk bulatan macam ni. Maksudnya dia dah sedia dah. Pas kau aku pas aku kau pas kau aku macam ni. So, lepas A, B nak, lepas B, C dah booking dah semua ni. Okay, lepas D jangan ambil yang lain, biar aku balik. So A, B, C, D yang sama. Ini yang dimaksudkan dengan circular weight. Bila dia jadi circular weight, nak potong ni susah. Nak potong connection ni susah. Ya. Ini dipanggil circular weight. Okay. So two or more processes form a circular chain where each process waits for a resource that the next process in the chain follows. So kalau A, B, C, D dia ada pegang proses masing-masing. So kalau ada masuk kerja baru iaitu E, F, G, memang tak ada chance terus lah. Sebab dia dah janji ni saja yang boleh masuk, A, B, C, D saja. So orang lain memang tak boleh guna. Macam kat roundabout. Macam kat roundabout. Tak ada orang nak bagi laluan. Ya, kalau banyak kereta. Banyak kereta, tak ada orang nak bagi laluan. Semua orang nak cepat. Semua dah letak kepala dekat tengah-tengah dalam roundabout tu. Jadi memang itulah keadaannya. This is called circular weight. So ada 4 keadaan ni. Kalau dia berlaku serentak, berlakulah deadlock. Okay. Only when all of this happens at the same time. Serentak. Kalau satu saja tak boleh buat deadlock. Dia hang saja, dia tak deadlock, dia hang saja. Dia jadi lagging saja. Okay. So semua ni mesti berlaku serentak barulah dia boleh menyebabkan deadlock. Dan ada kaedah macam mana nak menyelesaikan masalah deadlock. Okay. So sama ada kita nak prevent dia. Prevention is better than cure, kata orang. Mengelak lebih baik daripada mengubati. Avoidance. Prevention dengan elak ni. Prevention dengan avoidance ni macam ni perkataan yang paling sesuai. Mengelak. Avoid pun kita nak elak juga. Prevention pun kita nak elak juga. Mencegah. Mencegah. Cegah betul. Elak ni avoid kan. Ya. Prevent adalah cegah kot. Mencegah. Dan kita ataupun kita boleh buat solution lah. So sebab ada kita nak avoidance ini, maksud dia buat tak tahu je. Okay, kalau dia lalu kita buat tak tahu je. Macam tu. Ataupun kita boleh cegah. Saya tak nak tengok muka dia. Jadi tak payahlah kita pergi kelas hari ni supaya kita tak tengok muka dia. Mencegah kan. Ataupun kita kena cari jalan penyelesaian.
So solution. So kita boleh elak, cegah ataupun cari penyelesaian. Ada 3 kaedah. So untuk yang 3 paling senang sekali, ignore. Kalau ada 4 perkara ni berlaku serentak, komputer tu buat tak tahu je. Bermaksud dia tetap boleh berfungsi macam biasa. Dia abaikan saja. Ignore means abaikan. Saya tunjuk daripada bawah. Kemudian nombor 2. Kalau detect memang nak kena selesaikan masalah dia lah nanti. Kita detect ni maksudnya kenal pasti. Kesan. Ataupun kenal pasti. So kalau kita nak kenal pasti masalah dia, lepas kita kenal pasti, lepas kita detect, kita nak kena buat recovery. So itu ialah nombor 2, deadlock. Dan yang pertama tu ialah prevent ataupun avoid. Kita gunakan satu protokol ataupun satu algoritma di dalam operating system tu untuk mengelakkan daripada berlakunya deadlock. Supaya komputer kita tak akan berlaku deadlock. Okey, ada 3 keadaan. Okey, saya tak nak cerita ni sebab dia perlu bersambung-sambung ni. So, saya nak tangguhkan ini untuk kelas seterusnya, iaitu penjelasan untuk prevent dengan avoid ni. Ada soalan nak tanya sebelum tu? Pengsan semua. Tak ada soalan macam. Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada soalan, saya tutup kat sinilah hari ni. Berhenti kat sini. Dan PBE kena hantar hari Jumaat 5 PM. Saya belum extend lagi, nanti saya extend kan. Saya rasa saya dah extend kot. Nanti saya semak balik. Dan itu saja kot. Itu saja untuk hari ni. Tak ada soalan Tak ada soalan macam. Okey. Siapa tu berdengkur? Sekadar. Okey. Sebelum tu sekejap Okey, sebelum keluar nanti tolong pastikan ada check out dulu. Okey, tolong buka kamera sekejap, saya nak screenshot. Tolong buka jap. Pukul 9.43 sekarang. Buka kamera sekejap. Semua sekali. Buka kamera. Sekejap, madam. Macam biasa. Okey. Kau baru bangun. Siapa anak Aik ni siapa? Anika. Hafiq, kamera, Austin, Adriana, Irfan, Wan Syukri, Farid, Rachel, Jocelyn, Atira, Gramong, Fairul, Devlin, Ifwat, Lokman Hakim, Takif. Tolong buka kamera sekejap. Buka kamera jap. Come on. Takif belum buka kamera. Rachel, Hafiz. Nyaut dah manok. Tangkap tu. Wan Syukri. Ada ni madam, bilik gelap. Bilik gelap, buka lampu lah. Pergi keluar rumah. Bilik gelap. Apa belajar dalam gelap? Boleh. Mana Lokman lelaki mana? Muka saya ada nur lah, madam. Alhamdulillah. Baguslah. Adakah ini petanda? Tiba. Tiba. Ifwat, mana Ifwat, Devlin, Rachel, David dan Hakim. kipas tak berpisah.
You cannot find your camera, Farid. Tak apalah, Farid. Ya, si Farid memang madam. Okay. Tak apalah. Oh, tak ada kamera. Buat macam mana? Okay, sedia. Senyum lebar-lebar. Senyum lebar-lebar. Senyum lebar-lebar. Okay, saya dah ambil satu. Satu lagi. Saya tak kira Senyum je lebar-lebar lama-lama. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Okey, dah. Madam. Terus saja Terubat. ini. Terubat juga rindu saya tengok dia, madam. Ayah. Ya. Okay, bye. Bye, madam. Thank you. Bye. Mana berubah, madam. Hari-hari dia cantik. Eleh. Bye, madam. Bye. Selamat Bye-bye. bersungkir. Bye. Selamat sungkir baru pagi. Mana mau lembut kita. Okay, bye madam. Bye. Bye madam. Bye. Bye, madam. Bye. Terima kasih, madam. Sama-sama. Madam. Ya. PBA yang ada Telegram tu bila hantar? Last Jumaat 5 PM. Okay.